Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid Karyah Kampung Paya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan ahli tuan kuasa masjid ini, dan barisan jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih istimewanya kepada pengantin baru pada malam ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa nafa'ana bainakuma fil khair. Semoga Allah Taala limpahkan keberkatan dan kerahmatan ke atas Encik Ismadi kita, dan juga isteri-isteri dan anak-anaknya. Jadi alhamdulillah, kali pertama pada malam ini saya hadir ke masjid ni, ke Masjid Kampung Paya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali pertama juga saya dijemput pada malam ini dengan sebab perkahwinan poligami. Itu yang lebih mahal tu. 10 tahun saya mengajar di Negeri Sembilan. 10 tahun saya mengajar Negeri Sembilan. Ini adalah kali pertama jemputan atas nama dipanggil apa? Walimatul Urus ataupun Zawaj dalam bahasa Arab. Dan tajuk isi ceramah daripada pagi tadi, saya duk fikir apa nak ceramah malam ni. Sebab orang depan ni pun isteri baru seorang kan? Jadi pengalaman pun tak ada. Jadi tajuk yang diberi sunnah yang terfitnah, dan tajuk tu difahamkan diberikan oleh isteri pertama, Encik Ismadi kita. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, satu rahmat yang besar daripada Allah apabila kita menjadi orang Islam. Orang Islam ni dia ada dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadilah kita orang Islam. Dan bila kita jadi orang Islam, automatik kita duduk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu adalah kehidupan keseluruhan kita. Sunnah ni dia bukannya beberapa perkara sunat saja yang kita tahu, tetapi kehidupan beragama itulah yang dipanggil sunnah. Dalam hadis, ulama hadis kata apa itu sunnah? Sunnah itu adalah huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa takririhi. Apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan dan penyaksian. Cuma saya nak mengkhususkan tajuk ceramah kita pada malam ni adalah perkahwinan. Perkahwinan adalah salah satu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia lelaki dan wanita. Dan itu merupakan salah satu daripada fitrah manusia hidup di atas dunia. Fitrah, dan dia sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergantung berkait dengan hadis Nabi kata, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sungguhnya nikah itu adalah sebahagian daripada sunnahku, dan barang siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Nabi kata, mula-mula Nabi kata, di kalangan golonganku, dan siapa yang berpaling maka dia terkeluar daripada golongan ataupun jemaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak bagi pencerahan sikit, kan, kakak-kakak, makcik-makcik kat belakang tu nak dengar ni, ceramah poligami ni. Cuma saya akan bagi dua part yang adil. Mula-mula saya akan berpihak kepada lelaki, yang kedua saya akan berpihak kepada kaum perempuan. Kan, biasa kita dengar penceramah asyik berpihak kepada lelaki je, kan, makcik-makcik kat belakang berkerut je, kan. InsyaAllah habis nanti makcik semua akan tersenyum. InsyaAllah, tuan-tuan doakan. Baik. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi yang kita junjung di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkahwinan. Sungguhnya perkahwinan itu disyariatkan, dan Islam membenarkan seorang lelaki boleh berkahwin sehingga 4 orang. Boleh berkahwin sehingga 4 orang. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi berkahwin seramai isterinya 9 orang, dan ada riwayat yang lain mengatakan bahawa Nabi berkahwin ada 11 orang isteri. 11 orang isteri. Dan apabila Nabi wafat, Nabi meninggalkan 9 orang isteri. Maka musuh-musuh Islam, mereka memandang perkara ini adalah menyebabkan mereka meletakkan perkara satu benda yang negatif kepada umat Islam. Tengok pengikut umat Islam, orang yang kuat seks, di-highlightkan di situ seorang lelaki yang kuat seks, kahwin sampai 11 orang. Disebut dalam kitab, seorang nabi mempunyai kekuatan batin untuk melayan seorang perempuan. Kekuatan dia itu sama dengan 100 orang ahli syurga. Seorang nabi mempunyai kekuatan 100 orang ahli syurga. Seorang ahli syurga memiliki kekuatan 100 orang, memiliki kekuatan 100 lelaki ahli dunia. Tuan-tuan darablah sendiri. Seorang nabi mempunyai kekuatan 100 orang ahli syurga, dan seorang ahli syurga di syurga nanti dia ada kekuatan 100 orang lelaki dunia. Makna kumpulkan 100 orang lelaki di dunia dan diletakkan kepada seorang lelaki. Dan apabila dinisbahkan begitu, sepatutnya Nabi SAW boleh berkahwin dengan kekuatan Nabi itu. Nabi boleh berkahwin dengan 6,000 orang perempuan. Nabi boleh berkahwin dengan 6,000 orang perempuan, bukan 11. Kekuatan Nabi. Waraknya Nabi SAW, Nabi cuma kahwin 11 saja. Kita seorang pun tak lalu, tuan-tuan. Habis ubat dah makan. Segala ubat kuat dah kita kokak, kan. Seorang nak dapat 2, dapat 3 pun susah, kan. Nabi satu malam dia boleh melayani 11 orang isterinya dalam satu malam. Kekuatan seorang Nabi. Tetapi tidak diletakkan syariat itu kepada umat. Itu dipanggil khususiat. Khususiat kepada seorang Nabi. Ada benda yang Nabi buat, kita tak boleh buat. Ada banyak benda Nabi buat, kita kena buat. Di antaranya puasa wisal. Pernah dengar tak puasa wisal? Puasa wisal ni diharamkan kepada umat, tetapi dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Puasa wisal ni apa? Puasa wisal ni berbuka puasa ketika waktu sahur. Berbuka puasa ketika waktu sahur. Kita puasa start bila? Apabila terbitnya fajar. Terbitnya fajar, kita mula puasa. Tenggelamnya matahari, kita pun berbuka puasa. Tapi puasa wisal ni, terbitnya fajar, kita mula berpuasa, sahur besok baru buka puasa. Walaupun kita mampu buat, maka kita diharamkan melakukannya kerana itu adalah khususiat. Apa lagi khususiat yang ada pada Nabi SAW? Contohnya air kencing. Air kencing Nabi SAW. Ulama fiqah kata kalau terpijak tidak wajib dibasuh. Air kencing kita kalau terpijak wajib basuh. Kerana air kencing Nabi dan buangan Nabi tidak termasuk dalam bab najis. Itu di antara keistimewaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berbalik kepada topik kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Dan kahwinilah perempuan itu kahwinilah perempuan yang baik itu 2, 3 ataupun 4, dan sekiranya kamu takut tidak berlaku adil, maka kahwinlah satu, nikahlah satu, ataupun hamba-hamba di kalangan kamu. Zaman Rasulullah dulu ada hukum hamba. Zaman sekarang hukum hamba dah tak ada lah. Hukum hamba ni berlaku apabila berlakunya peperangan, kemudian tawanan-tawanan perang di kalangan wanita itu, mereka dijadikan hamba oleh orang Islam, dan orang lelaki pada masa itu boleh meniduri hamba mereka. Dia boleh buat macam isteri, boleh tidur dan boleh bersama dan boleh bersetubuh dengan hambanya. Dan sekiranya melahirkan anak, mendapat anak, maka anak itu adalah anak kepada tuan dan dia tidak akan menjadi seorang hamba. Maka itu syariat telah pun terbatal. Sebab zaman sekarang ni tidak ada lagi hukum hamba. Kalau rumah kita ada maid, itu bukan hamba, itu pekerja yang tidur dia pula. Itu orang gaji, bukannya hamba. Yang pening pula rumah kita kan. Ustaz kata boleh tidur dengan maid. Siapa kata maid? Itu pekerja, mereka dibayar gaji. Hamba dia tidak dibayar gaji, melainkan dia kena ikut apa yang disuruh oleh tuan dia. Baik. Apakah hikmah apabila berlakunya sesuatu perkahwinan? Hikmah perkahwinan ni sama ada kita kahwin 1 ke, kahwin 2 ke, 3 atau 4 je, hikmah dia sama. Cuma apabila kita tambah isteri dalam rumah tangga kita, maka hikmah tu semakin besar lah. Kenapa Allah Ta'ala membenarkan seorang lelaki boleh berkahwin dengan 4 orang isteri? Soalan orang perempuan biasa tanya, orang perempuan biasa tanya, kenapa nak kahwin lagi? Betul tak? Kenapa nak kahwin lagi? Saya tengok dalam borang Abang Adi itu, borang poligami itu, dalam borang tu ada banyak soalan ditanya oleh mahkamah. Apakah soalan? Nak tahu tak soalan dia? Nak tahu? Tak nak tahu? Ada pakcik tu geling tak nak tahu? Saya nak bagi tahu ni. Di antara soalannya apa? Kemampuan memberi nafkah, itu yang pertama. Soalan kedua, faktor kesihatan. Bagaimanakah kesihatan anda? Okey? Kalau okey, tulis okey. Yang ketiga, bagaimanakah pembahagian masa? Cukup tak masa? Kalau nak poligami boleh tak? Cukup masa? Tulis cukup masa. Pendapatan bulanan berapa? Itu yang ditanya oleh mahkamah. Tak ada pun soalan ditanya kenapa nak kahwin lagi, tak ada. Sebab keinginan itu memang Allah Ta'ala jadikan terbit daripada diri seorang lelaki. Samalah macam kita makan, tuan-tuan. Nak kahwin lagi ni samalah macam kita makan, Tuan-tuan pergi restoran, tuan-tuan sarapan pagi, tuan-tuan makan apa? Roti canai. Makan roti canai.
kan? Dah habis pergi ke sana, rasa macam nak makan bihun lah. Nampak bihun tu sedap, betul tak? Tuan-tuan pun pergi dekat tray tu, cedok bihun pula. Dah cedok bihun, nampak pula nasi goreng. Nak cedok pula nasi goreng. Pernah tak orang kedai tu tanya, "Encik, tadi kan cik dah makan nasi lemak, kenapa nak makan bihun pula ni?" Pernah tak kita kena tanya macam tu? Tak pernah kita tanya. Sebab apa? Sebab makan ini dia adalah fitrah manusia. Ada orang nak makan sikit, ada orang nak makan banyak. Dan lumrah fitrah kepada seorang lelaki itu keinginan dia kepada perempuan. Dan condition ini Allah jadikan. Jangan tanya kami kenapa kami nak kahwin lagi. Sebab itu adalah fitrah, kan? Yang melanggar fitrahnya, lelaki tak nak kahwin lagi, itu melanggar fitrah. Kan? Zaman sekarang ni zaman penuh dengan fitnah. Zaman penuh dengan fitnah. Di antara fitnah yang dahsyat zaman sekarang ni, kalau ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik di belakang sana nak tahu apakah fitnah yang besar sekali, di antaranya fitnah dia adalah seperti mana berlaku zaman Nabi Lut alaihi salam. Berlaku pada zaman Nabi Lut AS fitnah yang besar, iaitu suka sama jenis. Suka sama jenis. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Dan dengan sebab itulah Allah Ta'ala terbalikkan bumi. Jadilah sekarang ni dekat Jordan, laut mati. Bumi, laut mati. Atas laut, bawah tu bandar. Bawah tu penuh dengan manusia yang melanggar syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Lut alaihissalam. Mereka kahwin sejenis, laki kahwin laki, perempuan kahwin perempuan. Dan perkara itu berlaku sekarang. Dan berlaku juga kepada orang dah kahwin, kan? Dia kahwin dengan suami, tapi rupanya suami dia suka sama jenis. Dan berlaku dekat saya berpengalaman berjumpa orang macam ni. Saya kuliah di mana? Di Seremban. Ada satu surau. Saya kuliah pagi, saya kuliah muslimat, bersama dengan muslimat. Lepas habis kuliah, saya pun nak balik. Sampai kat kereta, satu orang kakak tu dia ikut saya sampai kereta. Dia ikut sampai kereta, dia nak tanya soalan. Sebab soalan tu dia malu nak tanya dalam kuliah. Tuan-tuan nak tahu tak soalan dia apa? Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya satu soalan, minta maaf, saya malu nak tanya dekat dalam surau, nanti semua dengar. Nak tanya soalan personal. Saya ada masalah dengan suami saya. Saya tak bersama dengan suami saya selama 8 tahun. Tak tidur sama 8 tahun. Bukan 8 hari, bukan 8 bulan, 8 tahun. Dan saya dapati dia adalah homoseksual. Dia suka lelaki. Dan dia ramai anak-anak, adik-adik angkat. Adik angkat dia ramai lelaki. Ramai lelaki. Saya kata dengan kakak tu, "Kak, kenapa kakak tak minta cerai? Kenapa tak fasakh?" Sebab suami dah jadi luar tabi'i, suka lelaki, kan? Dia kata, "Ustaz, setiap kali saya nak bawa dia pergi, mula-mula bukan minta cerai, nak pergi kaunseling, pergi pejabat agama kaunseling, kan, sama-sama, dia tak nak. Dan tak tahan, maka akak tu pun buat filekan surat cerai, penceraian. Suami dia pujuk tak nak bercerai, tapi dia buat lagi benda yang sama. Sonsang, dia suka kepada lelaki. Jadi kalau suami-suami akak-akak di belakang sana yang suka bergurau, kan, abang nak nikah seorang lagi, akak-akak kena kata apa? Alhamdulillah, suami aku ni adalah suami yang normal dan suami yang original, made of steel, kan? Bukannya tiruan, kan? Sebab apa ibu-ibu sekalian? Gay, lelaki ni ada yang gay. Gay ni dia bukan pondan, dia lelaki macam biasa, tapi keinginan dia kepada lelaki. Sekarang ni saya tanya akak-akak di belakang, akak-akak nak bermadu dengan lelaki ke dengan perempuan? Kan, soalan cepu mas, kan? Kalau tak ada keinginan, kan, orang lelaki kalau tak ada keinginan walaupun sedikit dalam hati dia untuk nikah seorang lagi, maka lelaki itu tak normal. Sama ada dapat kahwin ataupun tak dapat kahwin, itu perkara nombor 10.
ataupun nombor 2, 3, 4. Tapi ada keinginan, maka dia adalah seorang lelaki yang normal. Dan apabila kita dapati ahli keluarga kita, jiran kita ada yang berpoligami di dalam taman tu, maka apa yang perlu kita buat sebagai hak pada jiran? Kita kena doakan yang baik-baik untuk dia. Betul tak? Doa yang baik. Jangan kita mengumpat dia, kan? Sebab dia bukan buat benda salah. Dia buat benda yang ikut di atas landasan syariat, kan? Kita mengumpat, membawang hari-hari, kita pulaukan dia. Kemudian akak-akak yang duduk dalam taman tu pula nasihat suami, abang jangan kawan ngadi tu. Jangan kawan ngadi tu, nanti terpengaruh kata. Sudah dah. Dulu pagi-pagi mengetih sama-sama, sekarang dah tak boleh dah. Kenapa? Sebab Abang Hadi berpoligami. Siapa tak kenal Abang Hadi kita, kan? Fazlina Steamboat, terkenal di perairan Selat Melaka, di Port Dickson. Jangan pula Pak Haji esok jual steamboat semula dah. Tengok Abang Hadi lagi steamboat, dapat kahwin seorang lagi, dah semua pula nak lagi steamboat, kan? Penuh pula tepi pantai steamboat, kan? Niat untuk pasang seorang lagi, kan? Jadi perkara itu disyariatkan. Dan Nabi SAW pernah berkata, pernah bersabda dalam satu hadis, apabila sampai akhir zaman nanti seorang lelaki akan menguruskan 50 orang perempuan. Seorang lelaki akan menguruskan ni tak semestinya kahwin. Ada yang kahwin, ada yang tak kahwin, tapi tolong 50 orang perempuan. Maknanya nisbah seorang lelaki bukan seorang perempuan. Jumlah lelaki dengan jumlah perempuan tak sama di atas dunia ni. Bukan kat Malaysia saja kak, tapi seluruh dunia. Saya pernah tengok satu ceramah perdebatan di antara seorang pendebat, Syekh Ahmad Didat rahimahullah ta'ala. Syekh Ahmad Didat ni adalah seorang ikon ataupun idola kepada Dr. Zakir Naik. Pendebat kan, Dr. Zakir Naik kan, dia orang yang pandai berhujah dalam bab perbandingan agama. Dia punya ikon dia adalah Syekh Ahmad Didat, dah meninggal dah, orang Afrika, dan bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Saya tengok dalam video tu lama. Video tu tak silap saya tahun 80-an. Pakai tape lagi, bukan CD, pakai tape. Dia berdebat dengan satu orang padri. Di antara tajuk perdebatan dia tu, padri tu bangun bercakap, nanti dia duduk, nanti Syekh Ahmad Didat bangun pun bercakap. Dia lawan hujah balik. Kata padri tadi, dia kata orang Islam ni, orang lelaki boleh kahwin ramai. Kami orang Kristian kahwin satu je. Boleh ajak sikit tak? Boleh sikit saya tengah semangat ni. Ni semangat tak boleh berhenti kan. Maka kata padri tu apa? Padri tu kata, kami memiliki hanya seorang isteri dan itulah yang paling terbaik. Maka audience pun buat apa? Tepuk tangan. This is the best, kata. Inilah yang terbaik punya hujah. Kan? Syekh Ahmad Didat duduk tepi sana, dia senyum dia. Aku tunggu kejap lagi, aku bagi, kata. Dia duduk situ, dia senyum, kan? Padri ni kata, orang Islam ni kuat seks, sebab itulah boleh kahwin sampai 4. Kami orang Kristian cumalah satu isteri dan itulah yang paling terbaik. Bila padri itu turun duduk dan Syekh Ahmad Didat pun bangun. Dia kata apa? Dia kata dekat Amerika ni ada sejumlah saya tak ingatlah berapa jumlah penduduk lelaki dan perempuan. Kalaulah setiap lelaki tu kahwin cuma satu saja, orang US, kalau seorang lelaki tu kahwin satu saja, maka baki ada lebih kurang 8 juta orang perempuan yang baki terbiar, yang tak boleh kahwin. Dan 8 juta orang perempuan tu yang tak dapat suami, sebab semua dah jadi suami orang, 8 juta itu mereka lah akan jadi siapa? Mereka lah akan menjadi pemuas-pemuas nafsu kepada gundik-gundik, menteri-menteri, pembesar-pembesar, orang-orang kaya yang berada di situ. Dan termasuk kamu juga, dia kata. Kamu pun ada skandal dengan beberapa orang perempuan.
ada dalam surat Khabar, yang mana nama kamu terpapar di depan surat Khabar. Jadi apakah maksud ini? Apakah maksud seorang perempuan cukup bagi kamu dalam perkahwinan, sedangkan kamu buat hubungan seks di luar dengan ramai perempuan? Kami orang Islam dibenarkan untuk berkahwin lebih daripada seorang adalah untuk menjaga maruah mereka, untuk menjaga kehormatan mereka, supaya mereka tidak merapu dekat luar sana. Kehidupan seorang perempuan, itu bawa anak dara, belum cerita dengan ibu tunggal. Ibu tunggal berapa ramai zaman sekarang tuan-tuan. Ibu tunggal lah yang paling banyak fitnah berbanding dengan anak dara. Ramai pakcik-pakcik datang jumpa saya, kata, "Ustaz, ada tak kawan-kawan yang belum kahwin?" Tanya saya. Kawan-kawan ustaz lah, kata. Ustaz-ustaz juga, ada tak yang belum kahwin? Saya kata, kalau ustaz-ustaz semua dah kehabisan stok. Saya kata, stok dah tak ada. Ustaz-ustaz stok dah tak ada, limited edition, saya kata. Betul tak? Ustaz-ustaz bukan ramai pun, itu yang direbutkan. Nombor 1. Kalau nak nombor 2, insya-Allah, saya kata. Nombor 3, 4, insya-Allah kosong. 1 full. Tak apalah ustaz. Tak apa pula. Kan? Semua orang perempuan nak jadi yang the first. Betul tak? Tapi orang perempuan kena terima hakikat, bahawa jumlah orang perempuan melebihi kaum lelaki. Kan? Kalau kita tengok orang beli ayam, tuan-tuan, orang beli ayam dalam reban, kan? Dalam satu reban tu ada jantan, ada betina. Yang manakah jumlah paling ramai? Dan berapa ekor tokai ayam tu dia letak betina, dan berapa ekor tokai ayam tu letak jantan? Kalau dalam tu ada 10 ekor, 10 ekor betina, dia akan letak seekor jantan. Betul? Nisbah 10 ekor, seekor jantan, 10 ekor betina. Kenapa pula? Sebab setiap 10 ekor ayam betina tu belum tentu semua boleh bertelur. Tak pernah dibuat dia orang 20 ekor jantan, seekor betina. Mati ayam betina tu. Mati ayam betina tu. Kan, tak pernah dibuat orang macam tu. Jadi fitrah berlaku begitu. Kan? Allah Ta'ala jadikan, bukan kata manusia, binatang pun ada fitrah dia. Sejak daripada kecil sampai sekarang, tak pernah kita tengok ayam jantan tinggi atas belakang ayam jantan. Tak pernah tengok. Pernah tengok? Tak pernah. Kuda jantan duduk di atas belakang kuda jantan. Tak pernah tengok. Kan? Walaupun kuda tu tak pergi sekolah agama, tapi binatang-binatang ni pening tengok manusia. Yang laki suka laki, yang perempuan suka perempuan. Dan fitnah inilah yang kita nak hindarkan. Dan poligami ini juga adalah satu jihad sebenarnya. Satu jihad. Jihad apa? Banyak perkara. Yang pertama, jihad harta. Seorang suami dia dia tambah dia punya komitmen untuk menjaga seorang lagi perempuan. Jihad yang kedua, isteri pertama, mengorbankan perasaan demi menjaga kaum dia sendiri. Bukan memusnahkan kaum dia, menjaga kaum dia yang tak terbela. Yang tak terbela. Satu jihad. Tapi dengan syarat, orang yang berpoligami itu mestilah pertama berkemampuan. Kalau tuan-tuan ataupun saya lah, saya ni cakap je tuan, tapi dia sendiri bawa seorang. Tapi azam tu ada lah, insya-Allah. Kan? Siapa tak nak kahwin lagi kan, tuan Imam? Mestilah dia seorang yang adil, dan juga berkemampuan, dan tunjukkan kemampuan tu depan isteri kita. Kan? Rumah kita bayar, kereta kita bayar, bil api air kita bayar. Kan? Makan kita sponsor, kita yang tanggung semua. Barulah layak, satu tu dah lepas. Tapi kalau rumah isteri bayar, kereta isteri bayar, bil air isteri bayar, bil elektrik kita isteri bayar, kita tahu buat anak je kerja. Belum layak lagi untuk tambah seorang lagi. Kalau tambah seorang lagi, hancur. Maka habislah, musnah. Sebab itulah apa ayat Quran surah Nisa tadi kata apa? Ayat last sekali, sekiranya kamu tidak mampu, maka seorang cukup, dan ia lebih hampir kepada tidak menganiaya perempuan itu. Tapi kalau mampu, silakan. Tapi biasalah Pak Haji, kalau kita dah cakap
dah sebut nak nikah seorang lagi tu, isteri kita akan cari kelemahan kita, kan? Dia cari kelemahan. Abang tu dah 70 dah, tak payah nak berangan lagi nak kahwin. Abang tu dah 80 dah, marin 40 dia tak bagi, 50 pun tak bagi, 60 pun tak bagi, 70 pun tak dapat. Jadi bila termenunglah kita sampai ke liang lahat, termenung itu macam ni lah. Kan? Dan tidak ada syarat sebenarnya, tidak ada syarat untuk meminta izin kepada isteri untuk nikah seorang lagi. Itu bukan syarat. Kalau seorang lelaki, kakak sekalian, contohlah, okey, sekarang ni saya pihak kepada muslimat pula lah, sebab dah nak 8.30 tadi dah lama untuk orang lelaki je. Kalau seorang suami dia buka mulut, kata, awak dia kata, saya rasa saya nak nikah seorang lagi, saya nak nikah seorang lagi. Maka apakah yang berlaku pada akak-akak sekalian? Dia punya temperature mula naik, sampai kat kepala dah merah, tinggal tak keluar api lagi ni. Bawa bersabar dulu kak, bawa bersabar dulu, jangan marah, jangan terjerit-jerit, jangan terlolong-lolong, sabar dulu. Suami kita tu dia dah buat flow yang betul. Betul tak Abadi? Abadi buat macam tu kan? Lepas ni boleh jumpa, turun, kita minum satu meja kan Abadi, kan? Bukan senang nak jumpa dah sekarang ni, sibuk pasal. Jangan marah bila suami buka mulut, sebab dia ikut flow yang betul. Dia nak ajak kita bermesyuarat. Bermesyuarat dulu. Mesyuarat dulu. Tanya suami, abang dah ada calon ke? Dah ada calon ke? Kalau suami kita kata dah ada, okey, kalau ada, saya nak berkenalan. Jangan merugikan diri sendiri ya, ibu-ibu sekalian. Kalau suami kita buka mulut, kalau suami kita kata belum ada calon, carikan. Amboi ustaz. Carikan. Kalau dah ada calon, minta abang suruh dia datang sini, saya nak berkenalan. Berkenalan. Okey. Dah berkenalan, tengok boleh ngam tak? Boleh jadi kawan tak? Okey. Sebelum mesti ambil masa dalam 3-4 hari, nak bawa bakal madu tu datang rumah, bincang dulu kemampuan abang. Abang mampu tak kalau dua ni? Mampu tak? Kata. Panggil dulu, mesyuarat. Mesyuarat itu harmoni ya kakak sekalian. Mesyuarat itu harmoni. Sebab masyarakat kita bila dengar suami nak nikah seorang lagi, apakah perasaan pertama sekali, ataupun apakah lafaz yang cepat betul terkeluar di mulut? Ceraikan saya. Betul tak? Abang, kalau nak bermadu saya tak sanggup, tolong ceraikan saya. Emosi, kan? Sebab itulah talak, kuasa talak Allah letak kepada seorang suami, bukan kepada isteri. Allah, dah 8.30 ni. Tengah semangat sikit lagi tengah semangat ni. Kalau Allah letakkan kuasa talak kepada perempuan, ramai duda kat sini. Ramai duda-duda kat sini. Bergaduh je cerai. Bergaduh je cerai. Siapa cerai kan? Isteri saya cerai kan. Okey. Apabila seorang isteri dia melafazkan cerai, talakkan saya, maka lelaki akan rasa apa? Dia akan rasa tercabar. Dan kalau orang lelaki tu dia masih lagi boleh kawal pemikiran dia, dia kata kalau nak bercerai kita ikut law. Tolong pergi ke pejabat agama. Kawan-kawan saya ramai ke pejabat agama. Ikut law, ikut law. Okey, jadi talak pun dijatuhkan dalam mahkamah. Jatuhkan dalam mahkamah, bukan atas permintaan suami, tapi atas permintaan isteri. Kemudian isteri pun diceraikan, tinggallah dia seorang diri, dan suami dia dah dapat isteri baru. Dapat isteri baru, sonok pergi honeymoon, naik bot dekat PD, jatuh tengah laut, sonok, kan? Jalan-jalan tepi pantai main kejar-kejar. Yang isteri ni kemurungan kat rumah. Dia stalker je FB bekas suami dia. Oh, pergi PD punya. Pergi PD punya. Kan? Setahun okey, 2 tahun okey, 4 tahun okey, 5 tahun dah mula rasa kesunyian.
Mula rasa kesunyian. Tiba-tiba datang suami orang masuk meminang. Setuju pula. Jadi isteri kedua. Setuju pula jadi isteri kedua. Bergaduh pula dengan isteri pertama orang tu. Allah Ta'ala balas balik. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita jangan terlalu kita panggil apa, melampau menghentam bab poligami. Dan satu lagi, jaga mulut kita kalau kita tengah marah supaya tidak batal syahadah. Itu yang paling penting. Apakah perkara yang boleh membatalkan syahadah? Sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun niat. Bergaduh dengan suami isteri, nak nikah seorang lagi. Suami pula bagi bola tanggung. Kalau abang nikah seorang lagi, awak dapat payung emas. Bang, bukan payung emas, payung Petronas pun saya tak nak. Payung Petronas pun saya tak nak. Memang tak ada hadis pun tentang payung emas. Itu orang Melayu punya hadis. Yang dapat apa, akak-akak sekalian? Balasan bagi merelakan suami menikah seorang lagi, balasan dia syurga. Kenapa syurga? Kerana kita menutup pintu untuk suami kita melakukan maksiat di belakang kita. Betul tak tuan-tuan? Orang lelaki setuju tak? Sebab orang lelaki ni macam kereta juga. Dia ada 1.0, dia ada 2.0, dia ada 2.5, dia ada 3.8. Betul tak? Dia ada enjin tak sama. Seorang isteri tak cukup untuk dia, dia kena 2 orang. 2 orang tak cukup untuk dia, kena 3, 4. Maka 4 baru lengkap untuk diri dia. Barulah terhindar mata dia daripada melihat orang perempuan yang lain. Maka dosa dia yang tanggung, isteri tak tahu. Maka bila dia ramai isteri, 4 orang isteri, maka nak melihat perempuan lain dia dah tak lalu dah. Dia dah tak nak dah. Sebab apa? Dia dah cukup 4 orang isteri. Jadi ending ceramah kita pada malam ini, ending apa ending saya cakap tadi lupa dah. Penutup bagi ceramah pada malam ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, last kali jangan mengumpat. Jangan mengumpat orang yang baru saja berpoligami. Kita buat hubungan baik dengan dia. Kalau suami buka mulut nak nikah seorang lagi, maknanya kita dalam keadaan selamat. Berapa ramai orang-orang dah kahwin, ibu-ibu sekalian, berapa ramai orang-orang dah kahwin, lelaki, suami khususnya, check in hotel kat sini. Check in hotel, isteri tak tahu. Check in hotel dengan siapa? Dengan girlfriend dia. Balik senyum. Sebab dia punya keinginan dah lepas. Balik sebagai seorang suami. Di belakang isteri, dia owner di belakang kita. Maka kita beri laluan kepada dia dan bawa berbincang. Dan saya ucapkan tahniah kepada sekali lagi kepada Abang Ismadi yang menikah seorang lagi. Alhamdulillah tak berkerut dah dah. Kalau tidak berkerut je kan. Kena pula PKP pula. Allahu Akbar. PKP itu ada orang nikah depan pagar, depan pagar rumah kan. Tak ada masalah lah. Jadi syukur pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada saya dan ibu-ibu sekalian kan. Balik nanti bawa bincang dengan suami kan. Tanya dia, abang nikah seorang lagi tak? Tanya, bincang dengan suami kan. Semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya untuk saya amalkan apa yang saya cakap dan juga sampaikan kepada orang lain. Dan insya-Allah lepas Isyak nanti kita ada tahlil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri